ketika dia tak dikaitkan dengan Man United pun, nama dia telah memang diangkat-angkat media di Eropah. Sebab kita dah nampak banyak version Ajax di bawah Ten Hag kan. Kita nampak version tanpa Sebastian Haller yang lebih fluid. And then kita nampak version yang ada Sebastian Haller di mana mereka boleh menggunakan seorang klasik vintage number 9 di bahagian hadapan kan. So, aku nak tanya kau, berdasarkan pandangan kau, berdasarkan pemerhatian kau terhadap Ajax, kau rasa apa yang boleh Ten Hag bawa kepada Man United sekiranya dia dilantik? Aku rasa benda first yang dia nak buat ialah macam mana dia nak kawal dressing room tu dulu. Sebab dekat Ajax mungkin dia tak ada player-player yang nama-nama besar yang macam tak seperti mungkin kalau dia dekat Man United sekarang berapa banyak world class player yang dia ada dan macam mana dia nak kawal setiap player tu untuk at least dia dapat harmoni, man management dia tu dulu. Sebab aku rasa dari segi taktikal ke apa benda tu mungkin benda tu at least kena take 1 atau 2 tahun untuk dia dapat dia punya core dia tu. Tapi dari segi macam mana dia nak kawal dressing room dekat dalam Old Trafford, kat dalam Manchester United tu, itu yang mungkin tricky dia, part dia lah. Sebab walaupun umur dia dah tua, tapi dari segi tak ramai yang mampu buat benda tu. sebab kalau nak ikutkanlah Man United dengan Arsenal ni, selepas Man United hilang Ferguson, Arsenal hilang Wenger, baik nampak dia punya struggle nak cari betul-betul yang core yang boleh dapat repeat apa yang dia orang dah buat. So aku rasa benda tu struggle tu, adakah mungkin kalau Arsenal, adakah mungkin Arteta orang yang selayaknya, dan Man United adakah Ten Hag yang selayaknya? Masalahnya kita tak tahu lagi. And that's the thing, Faiz. Persoalan pasal kawal dressing room ni adalah persoalan yang seringkali akan diangkat-angkat apabila kita nak borak pasal Man United dan calon jurulatih. Sebab bila pandang Man United, kalau pandang kelab lain, orang akan just mainly borak pasal style permainan kau, tengok kau fit tak dengan aspirasi kelab. Tapi kalau borak kelab level Man United ni, dia orang bukan saja pandang filosofi bola sepak kau, tapi dia orang akan pandang ini kelab besar, gergasi, tekanan besar, big characters in the dressing room. Boleh tak kau command that respect? And bab respect tu yang sebenarnya ada segelintir orang yang berpendapat maybe Pochettino lebih sesuai sebab dia pernah get that respect from big players at Spurs and all that. Tapi pandangan kau macam mana? Boleh tak kau rasa Ten Hag ni command that sort of respect in the dressing room? Sebelum aku jawab pasal Ten Hag, Hang cakap pasal Pochettino tadi, aku rasa ya, dia memang boleh command that respect. Kalau tak, dia tak akan habiskan Liga di 5 musim pertama dia dengan Tottenham Hotspur di Premier League. Nombor 5, nombor 4, nombor 3, nombor 2, nombor 3. So, selepas musim pertama dia tu, dia tak pernah keluar daripada top 4. Kecuali musim terakhir dia, which is halfway, dia kena sack. Dah, kan? Jadi, sama ada Pochettino sebagai pesaing utama Ten Hag ni bolehkah dia kawal dressing room, dia dah buktikan benda tu. Tapi untuk Ten Hag, tapi untuk Ten Hag, dia kalau aku ni, aku adopt Ajax sebagai pasukan angkat aku lah beberapa tahun lepas, supaya sajalah aku nak tambah tumpuan dekat sana kan. Nak pivot tumpuan aku di Eredivisie dekat Ajax pada masa tu. Dan dia adalah karakter yang besar dan tak pernah takut untuk bertengkar dengan pemain, dengan pengurusan. Dia tak pernah takut untuk ni. Dan ini adalah orang yang di mana kerjaya dia adalah very well carved. Dia plan kerjaya dia. Memang dalam bola sepak ada 1001 kemungkinan, ada 1001 possibility. Hang boleh berada di sini hari ini dan esok hang tak berada di sini, dah hang berada di tempat yang completely different than this. Itu adalah perkara yang ni. Tapi untuk dia berhenti bermain untuk umur 32 bukan sebab injury yang injury yang dah tak membenarkan dia main, sebab dia dah tahu dia dah tak boleh main bola dan dia nak jump into coaching. 10 tahun selepas tu, di umur 42 baru dia dapat first chance dia jadi head coach. Sebelum tu semua jadi youth coach sahaja kan. Jadi perkara-perkara macam ni yang membuatkan aku rasa dia ada mixture of experience, campuran pengalaman yang cukup dan mentor-mentor yang cukup untuk bawa diri dia ke Premier League, terutamanya di Manchester United, dan urus semua superstar yang ada di Manchester United. Tapi kelebihan di pihak dia, sebab superstar di Manchester United sekarang ni sedang under scrutiny daripada fans, daripada management, semua under scrutiny. Benefit of the doubt akan sentiasa dengan dia kan? akan ada dengan dia. Jadi dia yang mengawal situasi itu nanti. Jadi
Aku tak doubt benda tu. Aku sebenarnya nak sentuh sedikit pasal Ralph Rangnick. But before that, ada satu soalan ni lah. Yang aku tujukan kat dua-dua korang. It's one of those things yang sentiasa akan bermain kat otak aku, which is, look, aku peminat Man United juga. Aku pun tahu nilai Man United sebagai sebuah klub. Tapi, aku tak adalah delusional sangat. Aku tak adalah peminat yang taksub sangat sampai nak katakan yang klub aku ni sempurna. Realitinya, Man United pada ketika ini adalah klub yang jauh daripada kesempurnaan. Yang memang kucar kacir di peringkat management, di peringkat boardroom, dari segi klub, pengurusan klub, tak ada direction, tak ada hala tuju, semua messy. Memang betul-betul kucar kacir. So, persoalan aku dari perspektif seorang jurulatih melihat kepada situasi klub ini, apa lagi yang masih lagi menarik perhatian jurulatih-jurulatih seperti Erik ten Hag untuk menerima tawaran-tawaran seperti Man United ni? Sebab aku ada baca dia punya portal yang menyatakan itu memang long target dia masa dia dekat Ajax pun. So bila macam orang cakap satu situasi yang mana benda tu sampai depan mata, tak ada benda, maksudnya macam ini peluang aku untuk at least aku cuba buktikan yang aku keluar daripada Eredivisie pun aku masih boleh proof yang aku boleh kawal Man United, aku boleh bawa balik top 4, aku boleh bagi balik cup dekat Manchester. Cuma yang menjadi persoalannya, adakah dia, kalau ikut kata Faiz tadi yang pasal friendly ball apa semua tu, boleh ke tak dia absorb segala pressure untuk at least awal-awal tu. Sebab bila orang masuk yang kau expect something yang bigger than previous one dan kau tak boleh deliver, boleh jadi macam Solskjaer. Awal-awal kau perform okey baik, and at the end dah tengah-tengah dah lepas-lepas tu kau dah start struggle balik. Itu yang aku takut untuk Ten Hag. Kalau macam awal-awal tadi tu Jose dalam Premier League dengan Man United 3 game awal tu menang 3-0, 3-0, 4-0. Dah orang dah ingat okey, tahun ni menang cup lagi dah macam tu. 2016, 2017 macam apa boleh percaya. Kenapa dia nak datang ke Manchester United? Status. Macam inilah aku percaya yang jurulatih di Eredivisie, jurulatih di Serie A, jurulatih di La Liga, siapa pun jurulatih itu, kalau dia dapat tawaran ke Man United ataupun Liverpool di Premier League, dia akan pergi sebab status. Inilah dua klub, hanya dua klub di dunia yang mempunyai lebih daripada 1 bilion supporters. 1 bilion. Yang lain Barcelona, Real Madrid, your Juventus, your Bayern Munich memang elite club di Europe, tapi mereka bukan elite di dunia. Maksud dia daripada segi following. Contohnya macam ni, Pis. Sekarang kita pergi ke kampung aku, kampung Sungai Badak. Ada ramai belia yang boleh tengok bola, yang boleh layan bola tapi tak mendalami bola sepak. Depa akan tahu siapa Manchester United. Depa akan tahu siapa Liverpool. Tapi kemungkinan besar depa tak tahu siapa Tottenham Hotspur. Kemungkinan besar dia tak tahu siapa West Ham. Faham tak? Itu status tu. Hampir itu satu contoh di kampung aku. Tapi hampir di mana-mana pun, di Zanzibar ke, di Montevideo ke. Zanzibar kau main mana Ceruk pun hampir, di Flores ke, dia akan tetap jadi benda yang sama. Malawi? Malawi pun sama. Okey, sama. Just checking. Jadi Erik ten Hag sign ke Manchester United ni, tak kisah apa pun jadi dekat dia lepas ni, 20 tahun lepas ni, kalau dia pergi Zanzibar, orang akan introduce dia sebagai, ini adalah bekas pengurus Manchester United. Status. Itu pada aku lah. No, aku setuju. There's no argument with that. Bila kau terangkan macam tu, it makes complete sense in my head. Aku nak borak pasal one other character yang turut berada dalam equation ni, iaitu Ralph Rangnick. Apabila Ralph Rangnick dibawa ke Man United, kita diberikan janji manis, iaitu Ralph akan diberikan freedom untuk membentuk squad, dan selepas 6 bulan dia akan diberikan kebebasan untuk beroperasi sebagai konsultan yang akan membantu determine the pathway untuk pasukan kelab ni. Kita excited sebab kita tahu itu adalah main job scope Ralph Rangnick dalam semua projek besar dia sebelum ni kan. Dia yang membentuk the RB Leipzig yang kita kenal hari ni, itu bermula daripada Ralph Rangnick tu. Tapi realitinya, yang lawaknya, dah lah sejak dia bawa masuk tu tak dibantu dari segi transfer sebulan Januari. Banyak-banyak isu COVID-19, Mason Greenwood punya krisis, player-player semua tak nak dengar cakap dia, konon lah macam-macam isu lah. On top of that, baru-baru ini kita dapat laporan dan confirmation bahawa Rangnick
tidak dilibatkan dalam proses pencarian jurulatih baru ni. Input dia tu tidak diambil secara serius. Dia sekadar kat tepi tu cakap, oh aku recommend ke tak, itu je. Tapi tidak ada bersama John Murtough ataupun Darren Fletcher. So aku pelik, what exactly is United punya perancangan untuk Ralf Rangnick? Sebab aku rasa benda ni agak mengarut lah. Ralf Rangnick Cuba tanya orang luar. Ralf Rangnick individu yang sangat berpengalaman. So what is Man United doing dengan dia? Macam mana Hafiz? Daripada pandangan Sebab Arsenal. aku suka libatkan benda ni dengan situasi apa yang ada kat Arsenal. Bila engkau kehilangan Gadizis, dan then engkau kehilangan top management yang memang under Wenger dulu, benda tu tiba-tiba jadi kocak-kacir. Dan bila engkau bagi kebebasan kepada Edu untuk cari player, untuk cari player untuk jual, untuk player untuk loan apa semua, sometimes benda tu bagi aku kadang-kadang benda tu menjadi merepek. Sebab apa benda kau buat ni? Engkau terlampau percaya, okey, memanglah engkau akan percaya pada Arteta, satu. Dan bila engkau beri kebebasan kepada dua orang atasan yang dekat Arsenal ni, benda tu akan jadi kocak-kacir. Aku rasa benda tu boleh jadi, benda yang sama boleh jadi dekat Manchester United. Bila engkau ada seorang director dan juga seorang TD yang buat keputusan yang macam cakap bagi aku sebagai diktator lah. Sebab engkau ada Rangnick yang mungkin lagi berpengalaman dari segi kejurulatihan yang kau tak boleh tanya input sikit pun. So kat situ bagi aku macam benda bila kata kalau Ten Hag dapat masuk, aku rasa benda tu pun lama kelamaan dia pun mungkin tak ada kebebasan seperti mana apa yang Rangnick ada sekarang. Apa sebab Ralf Rangnick dibawa ke Man United? Aku tak faham benda tu sampai sekarang. Adakah tu untuk macam kontrak 2.5 tahun tu? What is the point? Aku rasa dengan kehadiran Rangnick ni, dia memuktamadkan satu benda. Kenyataan bahawa top management Man United ni dipenuhi dengan orang-orang yang sangat sombong. Jadi sebab apa? Kita banyak dengar tulisan daripada tabloid, kata-kata daripada peminat, kata-kata daripada pemerhati bola sepak yang Man United ni masalah sebenarnya adalah at the board level, di peringkat pengurusan tertinggi. Sebenarnya apa incompetency yang ada di peringkat tertinggi ni? Contoh ada benda-benda macam ni lah. Sekarang ni dia akan selesai kalau bila dia sack oleh Gunnar Solskjaer 22 November 2021 hari itu, dia buat masuk Ralf Rangnick sebagai interim manager yang akan subsequently jadi director of football. Sebab itu adalah apa yang Rangnick buat for the past decade, kan? Tapi disebabkan dia orang tak nak kononnya orang luar masuk ke dalam, tak nak Rangnick ni mungkin akan jadi satu figure yang overwhelming bagi orang-orang penting di dalam ni. Jadi okey, tak apa, hang duduk di luar saja. Kami tetap akan ambil hang, tapi hang tak boleh masuk dekat sini. Hang cuma duduk di luar saja. What's the point Of that. Kan? Macam hang kata tadi, Kish, kontrak 2 tahun setengah. Benda macam ni, top management ni dah buat lama. Dah buat sangat lama. Tahu tak? Ingat tak cara mereka menyingkirkan Van Gaal selepas Van Gaal menang FA Cup musim 2015-2016? Kan? Cara itu sangat kejam dan tak boleh dibuat untuk siapa-siapa, apatah lagi seorang jurulatih yang dah memberikan banyak kepada bola sepak Eropah seperti Van Gaal. Nombor 2, bila diorang cuba untuk lantik Ole Gunnar Solskjaer sebagai full time manager. Masa tu kan ada yang dia dikelabui oleh persembahan yang menakjubkan, tapi ada certain fans yang sedar, oh, this is not right pada masa tu. Cuma nak tutup mulut fans ni, diorang lakukan very discreetly dan tahu-tahu dah announce. Pelantikan Harry Maguire sebagai captain. Tak ada konsult siapa-siapa, tak ada announce apa-apa, tak ada explanation sama sekali. Yang tahu ada satu posting, Harry Maguire will start as a captain. Dah, tak ada pelantikan, tak ada apa. Dan tak ada pengumuman kapten kedua, ketiga, keempat, siapa, tak ada. Jadi ini adalah orang-orang sombong yang kebetulan berada di klub bola sepak paling terkenal di dunia. So sekarang ni kita sedang melihat satu perkara yang sangat luar biasa, a very extraordinary thing that is happening over there in Manchester. Aku boleh merasakan kalau kata Manchester United dah dapat satu manager baru, aku ada rasa feeling yang macam after a few months mungkin Rangnick letak jawatan.
Why not? Sebab dia pun rasa macam aku ni mungkin sebenarnya tak diperlukan sebenarnya. Macam ni aku nak tanya apa? Dalam bola sepak elit sekarang, kelab mana yang ada role diberi untuk Rangnick macam ni? Konsultan. Tak ada. Konsultan ni selalunya untuk perkara yang jangka pendek. Jangka pendek perkara membina lah. Sebab tu kita ada konsultan bangunan, sebab kalau nak buat bangunan, konsultan elektronik, short kalau nak term buat lah, short term. Kalau benda tu dah selesai, dah kerja konsultan ni dah habis. Dan rightly so, Rangnick ada kat sini untuk building something dalam fasa pembuatan. Tapi bola sepak doesn't work that way. Betul. Ini bukan engineering. Ini bola sepak.